Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semua hari ini? Sihat mudah-mudahan. Hari ini kita bertemu lagi untuk siri terakhir kita pada hari ini insya-Allah. Program Al-Quran Sahabatku, tahsin surah-surah pilihan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan habiskan dua surah lagi yang berbaki insya-Allah, iaitulah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan terlebih dahulu saya inginkan respon terlebih dahulu daripada para pendengar tuan-tuan yang sedang mengikuti secara langsung, secara live, untuk komen bagaimana tahap kualiti di tempat anda semua dan juga audio, kualiti video dan juga audio. Kalau okey, clear, kita akan teruskan insya-Allah. Sekiranya tidak, kami akan cuba usaha untuk memberikan yang terbaik insya-Allah. Baik, kepada anda yang belum lagi like di page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, boleh teruskan like di page ini. Begitu juga dengan channel di YouTube, channel kami TV MAMBS, sila subscribe. Dan anda boleh menonton video-video yang telah dirakam berkaitan dengan program Al-Quran Sahabatku, berkait dengan kitab Al-Azkar, berkait dengan penulisan khat dan juga adab hamalatul Quran. Begitu juga dengan kuliah-kuliah daripada pensyarah-pensyarah dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Tuan-tuan boleh menonton di channel YouTube kami insya-Allah. Dan tuan-tuan juga boleh ikuti di Instagram kami, Instagram kami mambs.kt. mambs.kt. Dan di page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, banyak kami akan maklumkan berkait dengan program dan juga aktiviti-aktiviti masjid. Baik, terima kasih kepada Puan Azimah, terima kasih kepada Hajah Faridah atas komen. Clear tempat, alhamdulillah di Kuala Nerus clear. InsyaAllah kalau clear kita akan teruskan insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, para pendengar muslimin muslimat, kita akan teruskan pada hari ini surah Al-Falaq terlebih dahulu, diikuti dengan surah An-Nas. Dan hari ini merupakan siri yang terakhir bagi tahsin surah-surah pilihan untuk program Al-Quran Sahabatku ini. Dan saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa setia dari awal siri lagi sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak memberikan sokongan terhadap program-program yang dirancang dan dilaksanakan di Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini insya-Allah. Baik, kita akan teruskan dengan suratul Falaq. Kita baca sama-sama terlebih dahulu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, suratul Falaq, surah yang ke-113, mengandungi 5 ayat. Baik, kita akan lihat satu persatu ayat demi ayat, kita akan tahsin. Sekali lagi saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan semua para pendengar ikut kat mana bunyi bacaan saya ini, tempat keluar hurufnya dan sebagainya. Kalau ada mat, kat mana matnya, dengung kat mana dengungnya, tuan-tuan ikut selepas bacaan saya ya insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, kita lihat untuk ayat yang pertama ini tuan-tuan. Pada kalimah qul, di sini adanya huruf qaf berbaris hadapan ataupun disebut dhammah, dan lam berbaris bertanda sukun. Baik, tolong alert benda ni. Pastikan kita baca dengan betul, jaga-jaga tuan-tuan. Kerana ramai dalam kalangan kita ini sangat keliru. Keliru kerana sebelum ini hanya membaca Al-Quran, mendengar daripada guru-guru masa zaman kecil-kecil belajar dulu. Bila dengar guru sebut tanpa melihat mushaf, tanpa rujuk kembali apa kalimah yang sebenarnya, sampailah ke tua, sampailah ke besar, pegang apa yang guru sebut, apa yang kita dengar, sebenarnya bacaan itu salah sebenarnya. Kenapa saya sebut demikian? Kerana dalam kalangan kita ini, ramai yang saya dengar, dia bukan menyebut dengan huruf qaf, tetapi menyebut dengan huruf kaf. Kalau kaf, dia akan jadi kul. Kul. Sedangkan di sini ialah qul. Qaf. Qu. Qul. Okey. Pastikan makhraj huruf qaf ini kita sebut, kita baca dengan betul. Jangan bunyi kaf. Kalau kaf, kul. Kul. Dia beza tuan-tuan. Maksudnya kalau kita sebut qul dengan qaf, qul dengan qaf maksudnya katakanlah. Okey? Kalau kita tukar dengan menyebut huruf kaf, bacaannya menjadi kul, maknanya ialah makanlah. Beza tu tuan-tuan. Makanlah dengan katakanlah. Itu maksud yang sangat lagi, sangat berubah. Jadi hati-hati, jangan disebut dengan kul. Kalau kul, itu adalah huruf kaf. Sedangkan di sini ialah qaf. Qul. Qul. Baik. Dan di sini adanya huruf lam yang sukun. Lam yang adanya tanda mati. Ramai juga dalam kalangan kita silap di sini, dia nak baca, tidak memberikan hak yang sempurna kepada huruf lam. Ramai yang baca dengan bunyi ku. Ku a'udzu birabbil falaq. Qul a'u. Sedangkan adanya huruf lam, berikan hak huruf lam terlebih dahulu. Qul. Macam tu. Qul jelaskan, zahirkan, nyatakan bunyi huruf lam yang sukun. Baik. Kemudian pada kalimah a'udzu, ini hati-hati juga tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kerana adanya hamzah qata' pada awal kalimah, kemudian adanya huruf ain. Dua makhraj ini tempat yang berbeza. Walaupun keluar dari tempat yang sama, okey, daripada halqum, cuma bahagian yang berbeza. Itu saya maksudkan. Dua-dua huruf ini daripada huruf halqum. A. Cumanya hamzah berada di pangkal halqum. Ain berada di pertengahan halqum. Maka di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, jangan samakan bunyinya ataupun tempat keluarnya. Kalau sama, dia tidak ada bezalah mana satu huruf hamzah, mana satu huruf ain. Kerana ramai yang membaca dengan dua-dua jadi hamzah. Qul a'udzu, ataupun dua-dua menjadi huruf ain. Qul a'u, jadi a. Qul a'udzu. Itu tak tepat tuan-tuan dikasihi Allah. Bahkan ada juga yang keluar daripada hidung. Qul a'udzu, a'u. Itu hidung. Kita nak huruf ain ini berada di pertengahan halqum. Qul a'udzu. Dulu. Sebut dulu. Kemudian huruf ain berbaris di hadapan. A'u. Okey. Jangan baca au. Ada juga yang baca demikian. Qul a'udzu au. Tak tahu bunyi apa. Au tu. Bukan au. A'u. A'udzu.
a'udzu. Bukannya a'udzu. Itu sengau. Ataupun dua-dua jadi hamzah. A'udzu. A'u. Itu bunyi yang beza. Baik, kita nak yang berada di pertengahan halqum. A'udzu. A'u. Bukannya au. Qul a'udzu. Okey, hati-hati ya tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Kemudian di sini adanya huruf zal. Huruf zal di sini jangan tertukar lagi dengan huruf zai. Okey, bukan qul a'udzu. Okey, ni huruf zal. Zu, bukan zu. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan di sini adanya lagi huruf lam yang sukun sama seperti mana qul tadi. Berikan hak huruf lam yang sukun terlebih dahulu dengan menyatakan izharnya, zahirkan lam yang sukun ini. Birabbil fa. Jangan dibaca birabbi falak. Ramai yang membaca secara hafaz tapi tidak melihat mushaf. Itu menjadikan kesilapan dalam bacaan kita, tuan-tuan. Kerana hanya mendengar, seperti saya sebut pada awal tadi lah, hanya mendengar teguran daripada guru-guru, lalu kita ingatnya, lalu kita menghafalnya sampailah ketua, akan tetapi kita tidak rujuk balik Al-Quran. Okey, di sini adanya huruf lam yang sukun. Beri dulu hak lam yang sukun ini. Birabbil fa. Boleh? Baik, kita ulang lagi sekali. Qul a'udzu birabbil fa. Di situ. Baik. Hujung last kali ini, hujung ayat ini, adanya huruf qaf yang berbaris kasrah. Berbaris bawah. Akan tetapi disebabkan kita nak waqaf di sini ni tuan-tuan, maka kita berikan qaf yang berbaris kasrah ini kita tukarkan kepada sukun kerana waqaf. Jadi bila sukun huruf qaf ini dan huruf qaf ini salah satu daripada huruf qalqalah. Huruf qalqalah adanya 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutubun, jaddun. Ataupun ba, jim, dal, qaf, ta, baju dan qata. Semua boleh guna. Ada 5 huruf bagi qalqalah. Dan salah satunya huruf qaf. Di sini tuan-tuan, bila mana kita nak waqaf, berikan lantunan sifat huruf qaf ini dengan sifat qalqalahnya, ada lantunan pada huruf qaf ini, maka bacalah dengan sempurna. Dan ingat, qalqalah bukannya dibuat-buat, dia lantunan secara sendirinya, automatiknya dia jadi lantunan, kerana sifat hurufnya begitu. Okey, dan di sini namanya qalqalah kubra. Kerana apa? Kerana kita waqaf berada di akhir ayat dan tidak ada sabdu. Kalau ada sabdu, dia dipanggil qalqalah akbar. Okey? Jadi bila bunyi qalqalah ini, berikan hak yang sebetulnya, sepatutnya. Okey, kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Dan sebelum saya lupa, pada kalimah birabbi, lihat pada kalimah birabbi, di sini adanya huruf ra yang berbaris di atas. Ra yang berbaris di atas ialah tafkhim. Apa maksud tafkhim? Tebal. Tafkhimur ra, tebal bagi huruf ra. Kenapa berbaris di atas? Yang saya risau, sebelum huruf ra ini adanya huruf ba yang berbaris di bawah. Ramai dalam kalangan kita bila mana huruf ra yang berbaris di atas sebelumnya huruf yang berbaris di bawah, ramai yang menjadikan ra ini ra yang nipis. Saya bimbang takut ada yang membacanya dengan birabbi. Qul a'udzu birabbi. Bukan birabbi. Birabbi. Tetap kekalkan dengan sifatnya tafkhim, tebal. Qul a'udzu birabbi, bukan birabbi. Ra berbaris di atas bunyi ra. Baik. Kita selesai pada ayat yang pertama, kita teruskan dengan ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. Min syarri ma khalaq.
Okey. Pada ayat yang kedua ni adanya dengung di sini tuan-tuan. Dengun bila mana nun yang sukun, nampak di sini nun yang sukun bertemu dengan huruf shin. Huruf shin salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Ini berkait dengan hukum nun mati ataupun tanwin. Bila bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf, maka hukumnya ialah ikhfa hakiki. Apakah huruf 15 tersebut? Ada 15 tuan-tuan, kita kira sama-sama. 1 huruf sin, 2 huruf ta, 3 huruf jim, 4 huruf zal, 5 huruf sad, 6 huruf dal, 7 huruf kaf, 8 huruf fa, 9 huruf tha, 10 huruf qaf, 11 huruf da, 12 huruf ta, 13 huruf dha, 14 huruf shin dan 15 huruf zai. Yang ke-14 tadi adanya huruf shin. Maka huruf shin di sini tuan-tuan dikasihi Allah salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki. Jadi bila disebut ikhfa hakiki adalah bacaan kita menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan nun yang sukun ini ke dalam huruf shin. Min sya, min sya. Okey, dengung 2 harakat. Kita sembunyikan nun yang sukun ke dalam huruf shin dalam dengan keadaan kita dengung 2 harakat, tuan-tuan. Dan hukum di sini ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ingatlah, ikhfa ni maksudnya apa? Menyembunyikan. Okey, sembunyi maksudnya sembunyi. Jadi kita sembunyi apa? Sembunyikan nun yang sukun ini ke dalam huruf shin. Okey. Jadi dengung 2 harakat, min sya, min sya. Itu bagi hukum ikhfa hakiki. Cuba lihat di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, adanya huruf ra yang bersabdu dan berbaris kasrah. Jadi kita sebut ra yang berbaris di atas, berbaris fathah, hendaklah dibaca dengan tebal, tafkhim. Adapun huruf ra yang berbaris di bawah, maka hendaklah kita membacanya dengan tarqiq. Apa maksud tarqiq? Lawan kepada tebal, iaitulah nipis. Nipiskan huruf ra ini. Min syarri, syarri. Jangan dibaca syarri. Itu salah dari sudut huruf ra ini. Sifat huruf ra ini mestilah tarqiq kerana dia berbaris di bawah. Min syarri, syarri. Nipis je bunyi. Bukannya syarri. Okey. Kemudian sini ma asli. Khalaq pun sama di sini ialah qalqalah kubra. Min syarri ma adanya sabdu. Min syarri ma khalaq. Kha. Khalaq. Dan ramai juga yang keliru huruf kha kerana tidak melihat mazhab sebelum ini, hanya dengar daripada guru-guru ataupun hanya dengar saja bacaan orang lain. Ramai juga yang keliru membacanya dengan huruf qaf. Min syarri ma khalaq. Jadi qa. Sedangkan di sini ialah huruf kha. Okey. Huruf kha kat mana tuan-tuan sekalian? Di hujung halqum. Pangkal halqum, pertengahan halqum, hujung halqum. Hujung halqum adanya 2 huruf di sini, huruf kha dan juga huruf ghain. Kha, kha. Boleh praktiskan dengan bunyinya huruf kha. Kha, kha, akh, ikh, okey. Seperti mana formula yang pernah saya sebut sebelum ini. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, mani, khan, khani, kha. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, mani, khan, khani, kha. Okey. Ataupun satu formula lagi. Kha, khan, wali, khakhna, minal,
khakhan wa li khakhna. Itu saya lupa dah. Minal mukhni mukhakhan wa li khakha. Itu pun boleh kalau kita guna formula tersebut. Untuk kita perbaiki makhraj huruf bacaan kita, tuan-tuan. Baik, kita teruskan lagi dengan ayat yang seterusnya. Ayat yang ketiga saya baca terlebih dahulu. Kemudian tuan-tuan ikut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey, lagi sekali. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey, kita terus pada ayat yang ketiga ini. Wa min sya, sama juga hukumnya. Seperti mana ayat yang kedua. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Begitu juga dengan huruf ra yang bersabdu berbaris di bawah, hendaklah dibaca dengan nipis. Dan kemudian pada kalimah ghasiqin. Ghasiqin ni adanya huruf ghain yang berbaris di atas. Baik. Huruf ghain yang saya sebut tadi tuan-tuan sama beradik makrajnya dengan huruf kha tadi. Okey, kalau kha berada di hujung halqum, maka ghain pun berada di hujung halqum, dia bunyi betul-betul di halqum. Gha, gha, gha. Ramai yang tertukar dengan huruf ra. Ra berada di hujung lidah. Ini berada di hujung halqum. Ra, itu ra. Ini ghain, gha. Huruf ghain berada di hujung halqum. Gha, gha. Beza tuan-tuan bunyi ghain dengan ra. Gha, ra, gha, ra, gha, ra. Jadi pastikan sebutan huruf ghain kita ini betul, tepat. Okey, begitu juga pada huruf qaf yang berbaris dua di bawah. Ramai dalam kalangan kita bila baris dua di bawah ke, baris bawah ke, dia bunyi leweh. Ramai yang baca dengan ghasiqin, qin. Kenapa qin? Okey. Sedangkan qaf berbaris dua di bawah bunyinya qin. Ataupun baris satu qi, bukan qi. Okey, baris dua di bawah bunyinya qin, qin, bukannya qan. Ramai yang baca wa min syarri ghasiqin kan id. No, salah. Baris dua di bawah bunyinya qin. Wa min syarri ghasiqin, qin. Dan ini adalah huruf qaf, bukannya huruf kaf. Kalau kaf jadi kin. Syarri ghasiqin, kin, bukan kin. Qaf, qin, qi, qa, qi, qin. Begitu. Jangan dibaca dengan huruf kaf. Dan jangan dibaca dengan kan. Sedangkan ini adalah baris dua di bawah. Baik. Kemudian, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Lihat di sini tuan-tuan. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Dan huruf hamzah ini salah satu daripada huruf izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Izhar ni ada banyak tuan-tuan. Adanya izhar qamari, adanya izhar riwayah, adanya izhar mutlaq, adanya izhar syafawi, adanya izhar halqi, dan di sini ialah izhar halqi. Huruf izhar halqi ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Ada 6 huruf halqum. Itulah dipanggil izhar, huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi ni dengung ke tak dengung izhar ni? Baik, izhar ni hakikat bacaan izhar adalah jelas, terang, nyata. Terang, nyata, apa dia? Ni, tanwin ni. Itu kita kena baca jelas, terang dan nyata. Adapun dengung, dia hanya ada sedikit sahaja bunyi dengung. Sebab apa saya kata dia juga dengung walaupun sedikit? Kerana bila nak sebut king ini, sebenarnya dalam tu dah ada dah dengung walaupun sedikit. Kena faham di situ. Kadang-kadang bila kita dengar ada yang sebut izhar ini dibaca dengan jelas, nyata tanpa dengung. Bila kata tanpa dengung tu seolah-olah menafikan adanya sedikit dengung. Bila mana hukum izhar ini berlaku walaupun sedikit. Cuma yang paling pastinya tepat jawapannya adalah mesti dibaca dengan izhar, dengan zahir, dengan jelas, dengan terang, dengan nyata. Itu yang mesti difaham terlebih dahulu. Jelas, terang, nyata berkait dengan huruf nun yang sukun ataupun
tanwin. Di sini berlakunya tanwin, baris dua di bawah. Ghasiqin i, ghasiqin i. Kalau kita baca pun ghasiqin i, adanya sedikit dengung di situ. Tidaklah kita terus hanya seperti putus. Ghasiqin iza, itu seperti putus bimbang menjadi saktah. Itu tak berapa kena tu tuan-tuan. Okey. Hukum izhar adanya sedikit dengung walaupun sikit sangat bunyinya. Okey. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sini adanya huruf zal. Adanya huruf zal, dia tempat keluarnya sama, ada 3 beradik, huruf ta, huruf zal dan juga huruf za. Za, za, za. Jadi jangan keliru lagi dengan bunyi huruf zai, bukan iza, iza, za, iza. Okey. Kemudian pada kalimah waqab, cuba lihat di sini. Hujung ayat ini adanya huruf ba yang berbaris di atas. Huruf ba di sini tuan-tuan dikasihi Allah, salah satu juga daripada huruf qalqalah, seperti mana huruf qaf pada ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Maka di sini kita wakafkan huruf ba, kita berikan sukun huruf ba kerana kita wakaf, dan hendaklah diberikan sifat ba ini iaitulah qalqalah. Idza waqab, idza waqab, waqab, bunyi qalqalah di hujung ayat. Okey. Kita baca sekali lagi ayat yang ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Alhamdulillah. Baik, kita terus pada ayat yang keempat. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Alhamdulillah. Baik, untuk ayat yang keempat ini, wa min sya pun sama. Syarri pun sama. Saya dah jelas sebelum ini. Dan di sini adanya alif lam nun yang bersabdu. Maka di sini yang satu ialah alif lam syamsiyah atau disebut idgham syamsi. Dan nun yang bersabdu ini hendaklah kita dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat. Fa adanya alif panjang 2 harakat, ta ada alif panjangnya 2 harakat. Okey. Wa min syarrin naffatsati, wa min syarrin naffatsati, wa min syarrin naffatsati. Okey. Kemudian pada kalimah al-uqad, okey, bila kita baca fil uqad, sama juga adanya lam yang sukun. Pastikan izharkan lam yang sukun ini dengan sempurna. Fil'u, fil'u. Jangan hilangkan lam. Jangan dibaca wa min syarrin naffatsati fi 'uqad, fi 'uqad. No, fil'u ada lam yang sukun. Kemudian huruf ain, ingat di pertengahan halqum, dan di akhir pada ayat yang keempat adanya huruf dal. Dal ini juga tuan-tuan salah satu daripada huruf qalqalah. Maka ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima semuanya diberhentikan dengan huruf-huruf qalqalah. Maka berikan hak huruf qalqalah ini tuan-tuan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fil 'uqad. Fil 'uqad. Bagi hak qalqalah ni. Bunyi qalqalah ini dia lantunan sendirinya, bukan kita buat-buat, sengaja kita buat tuan-tuan. Ya. Baik. Dan kita terus pada ayat yang kelima. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, lagi sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, bagi ayat yang kelima ini tuan-tuan, kita lihat pada kalimah wa min sya pun sama seperti mana saya dah ulang sebelum ini. Pada huruf ra berbaris di bawah sabdu pun sama, saya dah jelaskan sebelum ini.
Dan di sini adanya huruf ha yang berbaris di atas. Ha, bukannya huruf ha. Okey, jangan samakan dengan huruf ha. Ha ada dua, satu ha simpul, satu ha pedas. Ha simpul ni ha yang kita tulis bulat macam tu, ha simpul tu. Itu berada di pangkal halqum. Ada satu lagi ha yang pedas tu, macam huruf jim tapi tak ada titik tu. Itu namanya huruf ha. Ha itu berada di pertengahan halqum. Beza tuan-tuan, jangan dibaca dengan ha. Kalau ha di pangkal dibunyi ha. Hasidin, hasidin. No, ha. Hasidin, ha. Kalau ha bawah. Ha, dengar saya buat perbezaan. Ha. Itu bunyi beza. Ha dengan ha. Jadi di sini tuan-tuan adalah huruf ha. Huruf ha di sini di pertengahan halqum dia jelas bunyi hasidin. Dan ni huruf dal jangan dibaca dengan din. Hasidin. Sama macam ke ghasiqin. Itu kena baikilah kalau ada baca yang demikian. Jangan dibaca hasidin tapi bacalah dengan hasidin. Din. Okey, hasidin. Dan di sini pun adanya tanwin bertemu dengan hamzah sama seperti di sini ghasiqin tanwin bertemu dengan hamzah. Hukumnya apa dia? Izhar halqi. Izhar halqi. Dan di sini ada lagi huruf ha. Sama juga ha pedas. Dan terakhir adalah huruf dal. Huruf qalqalah. Maka berikan ha lantunan sifat huruf dal itu. Baca dengan qalqalah. Wa min syarri ghasiqin idha wa min syarri hasidin idha hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Boleh? Jadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, tuan-tuan boleh lihat kembali kita punya live pada hari ini di Facebook Masjid Al-Muqtafiq Billah Shah selepas mana kita selesai live pada hari ini untuk kita ulang kaji balik bagaimana hukum-hukum yang terlibat bacaan kita ni, bagaimana kita nak tengok nak kena pasti semula kat mana perlu kita jaga untuk kita membaca Al-Quran dengan tepat dengan sempurna. Baik. Alhamdulillah kita dah selesai bagi surah Al-Falaq dan kita akan teruskan lagi dengan surah Tun-Nas, surah yang terakhir 114. Surah yang ke-114 mengandungi 6 ayat dan insya-Allah surah ini kita baca sama-sama terlebih dahulu kemudian kita tahsin satu persatu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Baik, saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut pada ayat yang pertama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, pada ayat yang pertama ini sama juga qul. Saya dah terang sebelum ini surah Al-Falaq. A'udzu pun sama, birabbi pun sama. Dan pada kalimah an-nas adanya sabdu pada huruf nun maka hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Dan di sini adanya huruf sin. Sin salah satu daripada huruf hamas. Huruf hamas ada berapa? 10. Fahathahu syaksun sakat. Adanya 10 huruf hamas ni tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Maka sin salah satu daripadanya hendaklah kita wakafkan dengan huruf sin ini dalam keadaan hamas. Adanya sedikit angin yang keluar. Okey, itu huruf hamas. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, itu maksudnya. Okey, kita teruskan dengan ayat yang kedua. Malikin nas. Okey, ayat yang kedua ini tuan-tuan dikasihi oleh Allah.
Lihat pada huruf kaf yang berbaris di bawah bunyinya ki. Malikinna. Malikin. Bukannya malikin. Itu salah. Ramai yang membacanya malikinna. Malikin. Bukan kin. Ki. Malikin nas. Malikin nas. Nun yang bersabdu dengun. 2 harakat. Kemudian sin sama seperti mana ayat yang pertama. Dibaca dengan hamas. Malikin nas. Okey. Kemudian ayat yang ketiga, saya baca terlebih dahulu tuan-tuan ikut. Ilahin nas. Ilahi, bukannya ilahin. Sama macam maliki, bukannya maliki. Ilahin nas. Nun yang bersabdu dengung 2 harakat, kemudian sin, waqaf, dan kita membacanya dengan sifat yang hamas. Okey, bunyi huruf sin tu tuan-tuan. Ilahin nas. Okey. Kemudian pada ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min syarri, sama juga kita dah jelaskan sebelum ini, ikhfa hakiki. Ra, nipiskan ra, tarkik ra dibaca dengan nipis. Al-waswasi, adanya alif lam, zahirkan lam yang sukun ini, dan juga sin yang sukun, berikan huruf hamas. Kemudian al-khannas, adanya lam yang sukun, zahirkan lam yang sukun. Kemudian adanya nun yang bersabdu dibaca dengan dengung 2 harakat, dan sin kita waqaf baca dengan hamas. Jelas? Min syarril waswasil khannas. Okey. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, pastikan pada kalimah al-waswasi, sin yang sukun ini, minta ampun, minta maaf saya kata, tolong sangat-sangat jangan dibaca dengan qalqalah. Ataupun jangan dibaca dengan beranak huruf sin ini. Pegang betul-betul huruf sin yang sukun ini terlebih dahulu sebelum kita sebutnya huruf waw yang berbaris di atas. Ramai yang baca tuan-tuan, min syarril waswa, bunyi wasa tu. Okey, dia bukan huruf qalqalah. Okey, dia huruf hamas. Pegang huruf sin yang sukun, min syarril waswa. Okey, pegang, janganlah sampai menjadi saktah. Jangan min syarril waswa itu seolah menjadi saktah. Sedangkan dia tak perlu berhenti. Teruskan, cuma jaga jangan sampai jadi beranak. Bila sebut beranak ni seolah-olah adanya sin yang lain, ataupun seperti hampir hidup huruf sin tersebut. Min syarril, satu lam ni beranak juga. Min syarril waswa, habis nak beranak belaka. Beranak saingan. Jadi jaga tuan-tuan, lam yang sukun, zahirkan dulu huruf lam yang sukun, dan juga huruf sin yang sukun ini jangan dibaca dengan qalqalah. Okey, boleh? Baik, kita terus pada ayat yang kelima. Saya baca, tuan-tuan ikut insya-Allah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi sekali. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey. Ayat yang kelima ni tuan-tuan dikasihi oleh Allah, allazi. Okey, lihat ni adanya huruf zal. Jangan ditukar lagi dengan huruf zal. Jangan dibaca dengan allazi. Allazi yuwaswisu pi. Pi pula. Ni huruf zal, bukan huruf zai. Allazi, zi. Okey. Allazi yuwaswisu fi. Yuwaswisu. Sin yang sukun pun sama. Jangan dibaca yuwaswi. No.
Yuwaswi. Pegang sin. Yuwaswi. Boleh? Alladhi yuwaswisu. Yuwaswisu. Bukannya yuwaswisu. Pegang. Yuwaswisu. Boleh? Alladhi yuwaswisu fi. Ni adanya huruf fa berbaris di bawah, adanya huruf ya panjang 2 harakat mad asli ataupun mad tabi'i. Fi. Fi bukannya pi. Pi tu huruf jawi. Huruf jawi. Pa alif pa sin waw baris depan su. Pasu. Tu huruf pa dalam jawi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Sedangkan di sini dalam huruf Arab dia tak ada huruf pa. Huruf Arab tak ada huruf pa. 5 huruf tak ada dalam bahasa Arab. 1 huruf ca. Huruf ca. Ca dalam jawi ada. Cacing, ca alif, ca yang nge, cacing. Kedua, tak adanya huruf nge. Huruf nge ni macam huruf ain, macam huruf ring tapi 3 titik. Tak ada dalam bahasa Arab. Yang ketiga ni huruf ga. Huruf ga macam huruf kaf ada titik atas. Tu huruf ga. Bahasa Arab tak ada huruf ga. Cari dalam Al-Quran mana-mana pun tak ada ditulis dengan huruf ga. Adanya huruf kaf sahaja. Huruf ga dalam bahasa Jawi. Arab tak ada. Yang keempat huruf nye. Eja nyamak. Nya alif, mim waw qaf nyamak. Nye ni macam huruf nun tapi 3 titik atas. Kalau nun setitik. Ni macam huruf nun ada 3 titik atas huruf nye. Selagi huruf dah. Selagi huruf V. Va. V ni macam huruf vaw. Macam huruf vaw pula dah. Macam huruf waw. Tapi ada titik atas. Tu huruf Jawi lah tu. Huruf V. Huruf va dia panggil. Nak eja viola. Va ya. Waw. Lam alif. Viola. Jadi 5 huruf ni tuan-tuan. Jangan tukar pula dengan huruf Arab. Macam tadi huruf fa. Jangan pula kita baca dengan huruf pa. Pi. Pi. Yang salah tu. Baca dengan huruf fa betul-betul. Fa kat mana makhraj huruf fa? Ulama sebut fa ini berada di asyafatain, 2 bibir. Ada 4 beradik 2 bibir. Satu huruf ba, mim, fa, waw. Kenapa huruf fa dia sampai panggil 2 bibir juga sedangkan kita suruh fa gitu je? Kaedah dengan 2 bibir. Ulama sebut dia dikeluarkan di perut bibir. Masuk perut bibir, bibir kita bawah ni di bahagian dalam ni, perut bibir tu sebutnya situ. Fa. Kalau orang sebut fa, bunyi itu ikut luar mulut itu salah. Atau gini. Fa. Itu salah, bukan fa. Nak fa. Okey, berada di perut bibir kita bahagian dalam tu. Itu sebutan bagi huruf fa. Boleh? Kalau nak mahir lagi, banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bukan kupuan, kufuwan. Fa. Kufuwan ahad. Ni pun sama. Yuwaswisu fi. Bukan yuwaswisu pi. Okey. Lagi kalau ada muslimat dengar ni, minta air dengan tok lelaki, jangan khabar nak buat air kopi pula. Khabar je kopi pun. Itu bahasa Melayu tak ada masalah lah. Ni kita sebut bahasa Arab ni, bahasa Quran ni. Dengan huruf fa. Baik, kemudian huruf sa bagi depan su, da bagi depan du, sudu, ri bagi bawah nipis, suduri. Ni adanya sabdu pada huruf nun, dengung. Dan ini juga alif lam syamsiah, idgham syamsi. Masukkan terus kepada huruf nun ini dengan dengung 2 harakat dan kita sukunkan sin kerana kita waqaf. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, sukunkan huruf sin dan berikan sifat sin dengan sifat hamas. Alhamdulillah, selesai kita ayat yang kelima dan kita teruskan dengan ayat yang terakhir insya-Allah bagi surah An-Nas. Saya baca, tuan-tuan ikut insya-Allah. Minal jinnati wan nas.
Okey, minal jin. Ada lam yang sukun. Izharkan lam yang sukun ini dengan terang, dengan jelas. Nun yang bersabdu dengan 2 harakat. Ti tak marbutah ini bagi bawah, jangan dibaca dengan T. Dibaca dengan T. Wan nas, nas, nun yang bersabdu sama seperti mana ayat-ayat yang sebelum ini, dengan 2 harakat dan sukunkan dengan sin, dibaca dengan hamas. Jadi di sini tuan-tuan dikasihi Allah, dalam suratul Nas, semua ayat ini diakhiri dengan huruf sin. Dan surah ini juga sesuai untuk dibaca bagi sesiapa yang ada masalah nak sebut huruf sin. Sesiapa yang ada masalah bagi huruf sin, nak sebut huruf sin, dia jadi macam gelidah pendek ke macam mana ke, nak sebut saya jadi saya gitu. Sesuai untuk dilatih dengan beramal surah An-Nas ini bagi membaiki sebutan huruf sin. InsyaAllah Tuhan akan tolong kita. InsyaAllah niat kita baik, niat kita nak baca Quran dengan bagus, dengan baik. InsyaAllah Tuhan pun akan tolong kita insyaAllah. Okey. Jadi dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini semuanya diakhiri dengan huruf-huruf hamas. Maka jaga-jagalah dalam bacaan kita ya tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Baik, sebelum kita tutup, jom kita baca sekali lagi surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah sampai pada penghujung bagi program Al-Quran Sahabatku ini, tahsin surah-surah pilihan. Dari awal kita mula dari surah Ad-Duha, bermula pada Ramadan baru-baru ini sehinggalah ke hari ini, kita sempat juga untuk habiskan surah-surah pilihan ini untuk kita tahsin bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang mendengar, yang setia daripada awal episod lagi, awal pertemuan kita, awal siri bagi program ini sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah, saya mewakili Pak Masjid ucap terima kasih banyak-banyak dan sentiasalah menyokong segala program yang dirancang dan dilaksanakan di Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini insya-Allah. Dan untuk makluman juga insya-Allah, bermula minggu hadapan kita tak lagi tahsin surah-surah lazim pilihan, tapi kita ubah pendekatan kita. InsyaAllah kita cuba untuk tahsin bacaan dalam solat pula insyaAllah, bermula minggu hadapan. Kerana ramai juga dalam kalangan kita hari ini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, membaca hanya sekadar membaca, tidak tahu makna dan tidak membaca dengan sempurna, tidak membaca dengan betul. Contoh saya ambil dalam takbiratul ihram kita, ramai yang baca dengan Allah, Allah, Allahu Akbar. Sedangkan kalimah Allah, Allah dibaca dengan A. Okey, ramai yang baca dengan O. Bukan setakat Allah, ramai yang baca dengan Allah. Allah ni biasa kita jumpa ni
sahabat-sahabat kita yang bukan Islam lah. Kadang-kadang beki motosikal sepandai jatuh, Allah. Dia pun sebut Allah juga. Kita ni nak sebut Allah, nak membesarkan Allah Ta'ala Tuhan kita. Jadi benda-benda inilah yang akan kita tahsin satu persatu berkait dengan bacaan dalam solat kita insya-Allah, sehinggalah salam. Sehinggalah kita memberi salam supaya solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya berkait dengan rukun-rukun qauli, berkait dengan rukun-rukun yang kita sebut yang kena jadi wajib ni. Antaranya Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir. Benda-benda macam itulah, selawat pada Nabi salam, waktu kita akan detailkan lagi insya-Allah. Jadi bermula pada minggu hadapan, tuan-tuan dan kasihan Allah, kita akan ada sedikit perbezaan pertemuan kita. Masih lagi kita akan buat secara live pada hari Selasa jam 11 pagi insya-Allah. Cumanya kita tidak lagi tahsin surah-surah pilihan. Kita akan cuba tahsin bacaan solat, bacaan di dalam solat kita insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih yang menyokong, yang menjayakan program Al-Quran Sahabatku ini. Alhamdulillah, syukur sangat pada Allah. Hari ini kita telah berada di penghujungnya. Syukur sangat-sangat. Dan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang insya-Allah. Sama-sama kita aminkan doa bagi mengakhiri pertemuan kita pada hari ini insya-Allah. Untuk program Al-Quran Sahabatku, tahsin surah-surah lazim pilihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami tadah tangan kami ini, Ya Allah. Kami rasa dengan rendah diri kami ini, Ya Allah. Kami bersyukur padamu, Ya Allah. Kerana usaha kami selama ini untuk belajar Quran, hari ini telah sampai ke penghujungnya, Ya Allah. Dan kami syukur sangat-sangat padamu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah. Apa yang kami tahsin setiap minggu, apa yang kami belajar, apa yang kami dengar, apa yang kami tahu ni, Ya Allah. Jadikanlah sebagai ilmu untuk diri kami, untuk kami ikut dalam bacaan Quran kami setiap hari, Ya Allah. Ya Allah, kami minta padamu, Ya Allah. Ni usaha kami nak belajar Quran, usaha kami nak pandai baca Quran. Usaha kami, Ya Allah, sekurang-kurangnya kami nak bersahabat dengan Al-Quran ini. Jadikanlah apa yang kami usaha ini sebagai hujah kami di hadapanmu esok-esok, Ya Allah. Tak kala mana kami bertemu denganmu, Ya Allah, sekurang-kurangnya kami ada alasan, Ya Allah. Duduk atas dunia dulu aku belajar, Ya Allah. Atas dunia dulu, Ya Allah, aku isi masa lapangku dengan nak belajar Quran, nak mengaji Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau terimalah apa yang kami buat hari ini, Ya Allah. Kau terimalah apa usaha kami ini, Ya Allah. Jadikanlah usaha kami ini sebagai hujah di hadapanmu yang kamu terima di hari akhirat esok-esok, Ya Allah. Ya Allah, kami minta padamu, Ya Allah. Kalaulah dalam kalangan kami ini, Ya Allah, adanya lidah yang kerah untuk baca Quran, lembutkanlah lidah-lidah kami ini, Ya Allah. Ya Allah, kalaulah ada dalam kalangan kami hari ini, Ya Allah, adanya hati kerah nak baca Quran, kau lembutkanlah juga hati-hati mereka ini, Ya Allah, supaya hari-hari rasa ingin sangat membaca Quran dan cinta terhadap Al-Quran. Ya Allah, kami juga minta padamu, Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai pendamping kami di hari akhirat, di dalam kubur kami, Ya Allah. Jadikanlah Quran ini sebagai hujah syafaat untuk kami di hari akhirat esok-esok, Ya Allah. Ya Allah, kami minta padamu, Ya Allah. Jadikanlah diri kami, anak-anak kami, saudara mara kami, keluarga kami, Ya Allah, adalah keluarga dalam kalangan Ahlul Quran, Ahlil Quran. Kami tahu mu sayang, Ya Allah, orang yang ahli Quran ni, Ya Allah. Kami tahu mu sayang, Ya Allah, orang yang hafal Quran, orang yang belajar Quran. Dan kami tahu sebab baik manusia adalah orang yang belajar Quran dan ajar pula pada orang lain seperti mana Nabi kami sebut, Ya Allah. Maka jadikanlah kami salah seorang daripada orang yang belajar dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain pula, Ya Allah. Ya Allah, kami minta, Ya Allah, berikanlah Quran ini sebagai cahaya pada kami, Ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat. Ya Allah, terimalah doa kami ini, Ya Allah. Dan kami minta padamu, Ya Allah, siapa sahaja yang dengar doa ni, siapa sahaja yang aminkan doa ni, Ya Allah, siapa sahaja yang sebutkan amin, siapa sahaja yang tengok secara langsung ataupun tidak ni, Ya Allah, yang kata ke amin, minta tolong, Ya Allah, tolong makbulkan semua sekali doa-doa orang yang menyebut amin ni, Ya Allah. Tolong, Ya Allah, jangan tinggal seorang pun, Ya Allah, siapa-siapa yang sedang mengaminkan doa ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, saya mohon maaf kalau sepanjang pertemuan kita untuk siri Al-Quran Sahabatku ini adanya kekurangan kesilapan ataupun adanya kelemahan dalam penyampaian saya mohon maaf sangat-sangat.
dan sekiranya alim ulama asatizah yang sentiasa mengikuti program ini mendapati kesalahan kesilapan daripada saya mohon sangat untuk tegur saya, nasihat saya, kerana saya juga berkongsi daripada apa yang saya tahu daripada guru-guru saya, dan saya mengharapkan kesilapan yang saya sampaikan itu menjadikan satu perkara untuk saya belajar ke arah lebih baik lagi, dan kalau ada kesilapan tegur saya, kerana saya mengharapkan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada semua yang mendengar program kita hari ini, insya-Allah. Terima kasih kepada semua, jumpa lagi. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.